Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bab yang ketiga dalam kitab Mestikah Hadis. Ini kitab Mestikah Hadis bagi jemaah yang baru masuk. Mestikah Hadis yang Jawi muka surat 33. Jawi muka surat 33, hadis yang ketujuh. Tuan-tuan tengok nombor hadis ya. Hadis yang ketujuh. Tak kira lah muka surat berapa tu nombor hadis. Hadis yang ke-37. Hadis yang nombor 7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Ini hadis nombor 7. Sebelum hadis tu kita ada ayat kat depan tu. Terlepas. Tengok atas. Tajuk dia, bab yang ketiga ni tajuk dia, agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Innad dina, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Ta'ala ialah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Ayat yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang menurut jalan yang lain daripada apa yang disyaratkan oleh Allah sebagai agamanya, maka tidak sekali-kali akan diterima. Ini tandalah ayat ni. Tuan Syekh kita ni pengarang dia tulis terjemahan terus, tak tulis ayat. Ya betari. Surah ayat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita perhabis ayat. Sesiapa yang menurut jalan yang lain daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, iaitulah Islam sebagai agamanya, maka tidak sekali-kali akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk di kalangan orang yang rugilah dia tu. Baik, dua ayat ni jelas. Sekarang ni kita masuk pada hadis nombor 7. Saya dah baca hadis tadi. Maksud dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku, Allahu akbar. Kata alhamdulillah tuan-tuan, Nabi bagi jaminan, kullu ummati, semua umatku akan masuk syurga. Pada asasnya offer, tawaran kepada semua. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tak nak syurga. Mu tak nak, orang Kelantan kata mu tak say, bukan salah kita. Demo tak say, tahu say, tahu dah ni, kamu dah belajar bahasa. Tak nak tu mana tak say lah, tak nak. Kalau siapa dia tak say, bukan salah kita, salah dia. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapakah orang yang enggan itu? Siapa orang tak nak ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, orang itu masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang derhaka pada aku, itulah orang yang enggan, yang tak nak. Senang ke payah dia punya skill? Senang. Kita nak ukur, kita nak ke tak nak, mudah ke senang? Mudah ke payah? Mudah. Ini Allah suruh, ini Allah tak larang. Aku nak syurga ke nak tak nak? Nak syurga, ikut orang Tuhan suruh. Selesai masalah. Tak nak, jangan buat. Jadi kita pilihan di tangan anda. Kata di bahasa kita, pilihan di tangan siapa? Di tangan kita. Kita nak, kita ambil yang baik. Kita tak nak, kita tinggalkan. Hadis yang ketujuh ini mengandungi dua perkara. Yang pertama, manusia wajib mematuhi sesuatu undang-undang yang tertentu
iaitulah undang-undang Islam. Yang kedua, kepatuhan yang sempurna itu sahajalah yang menyebabkan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi dunia akhirat ni duduk mana? Duduk di kepatuhan kita kepada Islam. Huraiannya, manusia wajib mematuhi satu undang-undang yang tertentu sebagaimana yang diketahui dan disaksikan bahawa segala jenis makhluk dalam alam kehidupan ini untuk kesempurnaan keadaannya tidak dapat tidak. Ana dah bagi tahu banyak kali dah kepada para jemaah, buat glasori dah. Tidak dapat tidak tu maksudnya mesti, sepatah ya. Tak dapat tidak maknanya mesti mematuhi undang-undang yang khas baginya. Maka manusia sebagai makhluk yang tersusun daripada jasmani dan rohani, kita ada dua. Kalau jasmani saja tak ada rohani, mati. Ada rohani saja tak ada, nak tak mana. Sudah tentu wajib mematuhi satu undang-undang yang khas untuk rohaninya selain wajibnya mematuhi undang-undang jasmaninya. Dia dua-dua kena patuh, rohani dan jasmani. Yang kedua, kepatuhan yang sempurna dan balasannya tiap-tiap amal meliputi kepercayaan, tutur kata dan perbuatan ada balasan yang sesuai dengannya. Semua kita kata, kita buat, kita tulis, kita share, kita sebarkan, ada balasannya masing-masing. Sama ada banyak atau sedikit sebaliknya. Dan segala kesenangan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah hasil daripada kepatuhan Islam yang sempurna dalam mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Maknanya para jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW bagi tawaran kepada kita, artinya pilihan di tangan anda. Mudah ya kita nak kira. Kita fikir daripada pagi sampai ke malam, apa dia? Aku ni nak ke tak nak? Nak ke tak nak kebaikan? Nak syurga ke tak nak? Kita fikir sendiri. Nak syurga, buat taat. Tak nak, derhaka pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan boleh fikir. Sebab itulah dalam pendekatan dakwah yang kita bawa, para jemaah sekalian, kita ambil jalan mudah, jalan simple. Apa dia jalan mudah? Kita ajak orang buat zikir, solat, tadabbur Quran. Tuan-tuan boleh pilih amalan-amalan yang mudah, yang simple tapi berimpak tinggi. Apa dia? Mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi yang melayakkan kita untuk bangkit bersama dengan Nabi di akhirat esok. Ini yang amalan kita buat. Kalau kita ajak tuan-tuan buat yang pelik-pelik, yang menyusahkan, saya kata tuan-tuan nak ikut saya masuk syurga, nak ambil cuti semua, kita pergi bertapa dalam gua 22 bulan. Nak ke? Susah. Tak ada pun nak sunnah. Nabi tak pernah suruh saya nak bakar cuti-cuti. Tak ada. Sebab itulah zikir yang Nabi ajar kepada Abu Bakar, zikir itulah Nabi ajar kepada Badui. Tak ada beza. Kalau ada kata zikir ni untuk sahabat-sahabat ya, orang kampung-kampung ni lain, kita kata mana ada. Orang Badui mari, Nabi ajar yang tu juga. Sahabat pula belajar daripada Badui tadi untuk amal. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Betapa mudah indahnya Islam itu. Tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menyusahkan. Alhamdulillah. Oleh kerana kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya terdapat di akhirat, maka balasan syurga dan segala nikmat di dalam hidup di dalamnya hendaklah menjadi harapan yang utama kepada siapa orang dengan mematuhi ajaran Islam. Kita kena ingat, kita nak syurga. Ada kan dalam kata-kata ulama, kita tak boleh minta syurga. Siapa dia buat amal nak syurga, maka orang itu syirik. Siapa dia buat amal nak syurga, orang itu tidak betul-betul ikhlas. Kita kata Tuhan yang bercakap, tengok kiri kanan. Yang offer syurga ni siapa? Allah. Allah telah sebut, wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika.
Aqimus salat wa atuz zakah. Apa ni, Allah Taala janjikan syurga jannatin arduhas sama. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, siapa dia jaga solat sunat. Solat sunat apa? Muakkad, qabliyah, ba'diyah, berapa rakaat? 12 rakaat. Abu Anah menamakan projek apa? Projek mega mampu buat, mampu milik. Nabi kata apa? Bunyahu baitun fil jannah, dibina sebuah mahliga dalam syurga. Siapa yang offer? Nabi. Tiba-tiba kita kata, tak boleh buat, tak boleh nak syurga lah. Yang tak bolehnya kita sendiri reka. Kita buat reka, contohnya siapa dia baca juta subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini, aku jamin dia sekian-sekian, boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air. Itu yang karutnya. Kita bagi reka pahala, bagi reka dia punya kelebihan, bukan mari daripada Nabi SAW. Maka itu tak boleh. Tapi hak Nabi offer, tak masalah, sila. Jagalah zikir-zikir, jagalah amalan-amalan, jagalah kita punya solat sunat, supaya terlaksana tawaran offer mega tawaran yang Nabi buat tu dapat pada kita, insya-Allah. Sebab itulah saya namakan projek mega mampu milik. Sebab yang tawar projek tu bukannya kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baiklah. Oleh kerana kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya terdapat di akhirat, maka balasan syurga dan segala nikmat dalamnya adalah menjadi harapan yang utama. Dan lagi tanda boleh, nikmat yang begitu besar hendaklah menjadi harapan utama setiap orang dengan mematuhi ajaran Islam. Kenapa awak tak buat benda maksiat ni? Aku takut dimurkai oleh Allah Ta'ala, takut diseksa oleh Allah. Tu kenapa awak ni pulun sungguh ni, hujan panas pergi masjid ni, kenapa? Nabi kata apa? Likuli khatwatin, satu langkah dapat pahala, angkat darjat, satu langkah lagi dihapuskan dosa. Kenapa aku tak nak pergi? Langkah kita ke masjid. Hujan panas pun pergi masjid, jauh ke dekat kita sampai. Awak ni Masya Allah, pukul 5 pagi dah bangun tahajud. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala offer dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bik, tatajafa junuhum anil madaji'i. Bangun mereka, angkat tubuh mereka daripada tempat tidur, semata-mata kenapa? Kerana mengharapkan keampunan Allah. Jadi semua yang Allah Ta'ala tawarkan, semua sifat-sifat orang yang soleh, orang yang baik, kita usaha untuk menjadi seperti itu. Kenapa? Kerana itulah tawaran daripada Allah Azza wa Jalla. Bahagia tak bahagia kita? Siapa tak bahagia? Yang tak bahagia manusia yang malah je. Cari alasan banyak. Islam itu kan ringan. Ustaz-ustaz yang ada pekoh ni kena didik masyarakat yang mudah-mudah ya, jangan payah-payah. Betul lah tu. Tapi kita offer tawaran hak Nabi sebut, tak ada payah. Payah apanya? Yang menyusahkan kita ni yang tidak mari daripada sunnah Nabi. Itu susah. Pelik-pelik dia punya ajaran. Baiklah, kita pindah ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, wa anhu ay an Abi Hurairah juga. Biasanya Arab ni dia tak nak ulang banyak kali, dia guna dhamir anhu. Dalam terjemah kata an Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesiapa yang taat kepadaku, maka sungguhnya ia taat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa Nabi berani bertegas, berani kata orang berkerah lengan, siapa taat aku, mu taat ke Tuhan. Leis. Sebab apa Nabi berani? Pandai-pandai dia ke? La. Allah yang suruh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mu sayang ke Allah, ikut aku. Satu. Dalam ayat lain Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa-apa saja ajarannya Rasul bawa, ambil, ikut.
wa ma nahakum anhu fantahu. Hak Nabi larang, stop. Jadi sebab itulah Nabi berani, sebab Allah Ta'ala telah anugerahkan satu sijil khas. Nabi kita sebagai Rasul Rabbil Alamin, utusan Allah kepada alam ini, basyiran wa nazira, memberi khabar gembira pada orang taat, naziran, amaran kepada orang yang derhaka. Itu kuasa di bawah kuasa apa? Allah. Allah suruh, hey, mari kumpulan orang cerdik zaman kita ini, dia panggil kumpulan Quraniyun. Kita ikut Quran saja. Ikut apa? Quran saja. Hadis, itu manusia. Ni kita kata pandai awak ni, ikut Quran tapi tak ikut arahan Tuhan. Nak ikut Quran tapi tak ikut arahan Tuhan. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita ikut Nabi SAW. Jadi tuan-tuan tanda, inilah hujah untuk membatalkan hujah geng-geng anti hadis. Hujah geng anti hadis ni macam Tuhan suruh ikut, kamu tak nak ikut. Lepas tu kamu dakwa ikut Quran. Ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia ni. Ajaib ke tidak? Kenapa tak ajaibnya? Mengaku tak mengaku. Apa dia mengaku tak mengaku pula ni? Mengaku ikut Quran tapi tak mengaku ikut arahan Tuhan. Baiklah. Terjemahan kita pun tak habis lagi ni. Allahu Akbar. Dan selain itu, sesiapa yang taat kepada ketua pemerintah, maka sungguhnya ia telah taat padaku. Nabi lantik ketua dalam rombongan ni, mau ikut dia, ikut Khalid ke ikut siapa ke, jadi kena taat lah. Sebab Nabi yang lantik. Bila Nabi lantik, kena taat. Dan sesiapa yang derhaka kepada ketua pemerintah, maka sungguhnya ia telah derhaka kepadaku. Hak tu lah. Hadis Al-Bukhari Muslim. Tengok penjelasan hadis. Hadis yang ke-8 ini menyatakan bahawa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat pada pemerintah berarti taat kepada Allah. Sebab Allah suruh taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita taat kepada pemerintah. Betul tak? Jadi dia panggil bersambung dia punya sanad ketaatan itu. Huraiannya. Huraian menarik. Sebagaimana yang diterangkan bahawa di antara pengertian Islam ialah taat. Lama dah anak tak sebut pada tuan-tuan apa makna Islam. Siapa ingat balik? Siapa dia ingat balik kita punya definisi Islam? Siapa ingat? Oh, dia kata apa anak ni cukup nanya. Cakap-cakap je lah, senang dah. Kelantan kata royak lah, tanya apa banyak. Kita tujuan tanya tu nak suruh hilang ngantuk, apa nak khusyuk dah tu. Bila tanya dia celik mata, dia kata hak kuat mengatuk tu, kita tanya dulunya. Islam tu ada banyak makna. Tulis. Yang pertama, Islam dengan makna agama. Inna dina indallah al-Islam. Satu. Yang kedua, Islam dengan makna ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ini mengikut Islam, ini menyalahi peraturan, jadi bid'ah, jadi Islam. Yang ketiga, undang-undang. Islam itu makna undang-undang. Islam mengharamkan riba. Itu undang-undang Islam. Yang keempat, Islam dengan makna istislam, akur, patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu makna Islam. Biasanya Allah Ta'ala tetapkan Islam ni berapa perkara? 5 perkara. Kena mengucap solat, puasa, zakat, haji. Bila tuan kita solat, kita rasa tenang ke rasa terpaksa? Dah sibuk lah solat saja. Lepas tu asar kita nak relax contohnya. Itu tidak Islam, tidak betul-betul istislam. Allah kata haram benda ni, kita akur. Itu makna Islam dengan makna akur, taat dan patuh. Tengok dalam kitab. Sebagaimana yang telah diterangkan di bahawa antara pengertian Islam ialah taat atau mematuhi hukum Allah. Ini antara yang 4 perkara tadi kan, taat. Oleh kerana hukum-hukum itu dibawa
dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijalankan oleh pemerintah serta pemerintah-pemerintahnya, itu serta pemerintah itu pula mengadakan hukum-hukum dan peraturan yang tidak berlawanan dengan hukum Allah, maka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemerintah itu berarti taat yang membawa keredaan Allah azza wa jalla. Dia panggil dalam bahasa kitab pemerintah dipanggil ulil amri. Ulil amri ini penguasa. Maknanya ulil amri dia baca Quran, dia baca hadis, dia pun letak undang-undang. Orang mencuri potong tangan contohnya, orang minum arak, orang ni, maka kita wajib kena ikut hukum undang-undang tadi, kena wajib, kena turut. Dalam satu kategori dia dalam Islam ada 3, ada dalam bab jenayah dalam Islam ada 3. Satu hudud, mencuri, merompok, zina, itu dia panggil. Kemudian satu lagi kumpulan nama dia qisas. Qisas ni iaitulah membalas balik kejahatan orang. Macam orang bunuh orang, orang cabut tangan orang, orang patah gigi. Itu dia panggil undang-undang jenayah. Yang ketiga dia panggil ta'zir. Ta'zir ni undang-undang yang tidak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis. Macam undang-undang jalan raya. Jadi oleh kerana jalan raya ni masalah dia nak jaga nyawa orang, maqasidus syarak, jaga harta benda. Kalau berlaku aksiden, kereta pun rosak, mungkin nyawa melayang, maka kerajaan buat, kita wajib kena patuh. Tak ada oleh Quran ni, langgar api merah. Jawabnya tunggu beli kaya kapan lah. Kalau tidak kapal kita, kapal orang. Dua tu jadi. Itu dia panggil maslahah. Maka kita wajib kena taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang tidak ada nas. Dia panggil ta'zir, kita kena ikut. Ada nas, pemerintah suruh buat, wajib kita kena buat. Tapi kalau ada nas, pemerintah suruh lawan, no, kita tak wajib patuh dalam bab tu. Bukan mana tuan-tuan kena tanda itu, bukan mana tak patuh, mana kena memberontak. Tak, tidak memberontak, kena sabar. Panjanglah cerita. Cuma mungkin suasana yang berlaku di tempat kita ni ada sedikit lagi huraian yang perlu. Dalam siasat syariah dia panggil dalam negara demokrasi. Payah sikit demokrasi ni, sebab orang boleh bercakap, boleh memilih kan. Kita bincang bab lain tajuk tu. Yang pentingnya dalam bab kita taat pada pemimpin dalam perkara yang tidak melanggar syariat Allah Ta'ala. Jadi taat pada Rasul. Allahu Akbar. Sebaliknya, menderhaka kepada Rasulullah dan pemerintah yang bersifat demikian berarti derhaka yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Pemerintah suruh buat baik, kita langgar. Ni ada setengah orang Islam ni, anak orang Islam. Bila kita pemerintah buat undang-undang, nak menggubalkan undang-undang yang lebih kuat dari sudut pelaksanaan Islam, dia bawa ke mahkamah sampai beberapa isu dibatalkan, macam-macam cerita lah. Baik. Jadi kita apa ni, tetamu kita ni yang bukan Islam ramah tu, nak kacau Arab, kacau orang putih dia, welcome. Kalau kita boleh saraf dia suka. Pasal itulah orang-orang yang mari tempat kita, kita kena layan dia, beri penjelasan Islam tu baik-baik. Mudah-mudahan insya-Allah dalam masa beberapa lama mereka datang balik. Sahabat saya di Jepun di Osaka yang kita bina pusat dakwah, Japan Dakwah Center tu, insya-Allah anak akan pergi bulan sebelah ni. Siapa nak ikut, mari. Lagi cepatlah sebelum penuh dia punya bas. Dia biasa dia datang, sahabat kita ni akan tunjukkan Islam, risalah tentang Islam, apa dia Islam. Biar dia orang tengok, biar dia orang belajar. Kemudian bila dia dah nak faham lagi, datang lagi. Akhir kali dalam masa 8 bulan paling minima dia akan research tentang Islam 8 bulan. Lama sikit 2 tahun. Lepas pada tu tak masuk Islam lagi lah. Jadi pelancong-pelancong ni, pihak kita sini kena ambil peluang untuk perkenalkan Islam, apa dia Islam tu pada mereka. Dia mari. Jadi satu lagi menghilangkan, dia panggil Islam fobia. Ini satu lagi penyakit yang kita kena hilangkan. Baiklah.
kita habiskan kitab kita ni, kita pergi berdakwah apa-apa itu pula, insya-Allah. Oleh itu, maka orang-orang yang berakal siuman sudah tentu berusaha menjauhi daripadanya segala apa jua yang menyebabkan kemurkaan Allah, dan tidak ada jalan yang lain melainkan mematuhi ajaran Islam. Jadi kita nak suruh Allah Ta'ala sayang pada kita, kita kena ikut apa Islam yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita beri kepada yang terakhir, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9, wa anhu aidan, anhu pula dah, anhu itu maknanya daripada Abi Hurairah lah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'mal yaumal qiyamah, fataji'us salah fataqul ya rabbi ana salah, fayaqul innaka ala khair, wa taji'us sadaqatu was-siyam wal a'mal kullu dhalika yaqul kullu dhalika yaqulu Allah innaka ala khair, summa yaji'ul islam fayaqul ya rabbi antas salam wa anal islam, fayaqulu Allah innaka ala khair, bikal yawm akhuzu wa bika u'ti ajzi. U'ti mana ajzi. Dengar ni. Hadis ni rawahul Imam Ahmad, tanda pelajar. Syekh Ahmad Syakir yang mentahqiq Imam Musnad mengatakan isnaduhu sahih. Sanad hadis ni sahih, dia kata. Ahmad Syakir kata sahih. Ada juga ulama lain pula hukum. Tak apalah, kita ambil Ahmad Syakir. Tengok terjemahan hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amalan akan datang pada hari kiamat untuk beri syafaat pada orang yang mengerjakannya. Mari. Antaranya sembahyang. Semayang mari. Pelik ni. Nah, macam mana solat nak cakap? Amalan kita di akhirat esok, dia akan jadi macam ada jisim, ada benda. Macam mana wallahu alam, tunggu ya di akhirat esok. Jangan duk mikir lagu mana dia mari bentuk rupa lembaga ke, rupa barang ke, wallahu alam. Yang pentingnya Nabi sebut, kita percaya. Itu ya. Jadi sembahyang mari, dia apa kata? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, akulah sembahyang. Saya solat. Allah Ta'ala berfirman padanya, Tuhan kata apa? Innaka ala khair. Engkau tujuan engkau itu baik, tapi mu saja tak cukup. Selepas itu datang pula sedekah, datang puasa, datang amal zakat, haji datang. Semuanya Allah Ta'ala berfirman kepadanya, innaka ala khair. Tujuan engkau semua itu baik, tapi mu saja tak cukup. Kemudian datangnya Islam, lalu berkata, ya Rabbi antas salam wa anal islam. Wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam dan akulah Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman, innaka ala khair. Tujuan engkau itu baik. Pada hari ini dengan engkaulah aku menerima, dengan engkaulah aku memberi balasan. Maknanya dengan sebab kita Islam, Muslim, sudah mengucap, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah puasa, maka Allah Ta'ala kata, aku terima kamu dan aku beri balasan kepada kamu. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, hadis yang ke-9 ini menyatakan bahawa amal-amal sembahyang, zakat, puasa dan lain-lainnya
datang pada hari kiamat untuk menolong dan mengerjakannya, menolong orang yang mengerjakannya. Jadi bila kita solat mari. Dalam kubur lagi ada hadis lain. Waktu dalam kubur, amalan kita duduk jaga keliling. Malaikat mari kot ni, solat kata aku ada sini, dia solat ni. Pergi belah ni pula puasa, kata aku puasa, dia puasa. Zakat. Semua rukun kita tu menjadi benteng pengawal kepada kita. Alhamdulillah. Jadi ini datang pada hari kiamat untuk menolong orang yang mengerjakannya. Islam juga datang, dan dengan Islamlah dinilai segala amal. Amalan kita diterima tak diterima, mari daripada mana? Mari daripada Islam. Huraiannya, keadaan amal-amal yang baik pada hari kiamat, keadaan amal yang baik pada hari kiamat, segala yang berlaku pada hari kiamat seperti kebangkitan manusia hidup semula dan balasan amal masing-masing, keadaan syurga dan neraka dan lain-lainnya adalah perkara-perkara yang diterangkan perihalnya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai manusia tak boleh pandai-pandai. Kita hanya boleh ambil dari maklumat daripada Allah dengan Rasul. Ini perkara ghaibi, dia panggil benda ghaib. Tulis perkara ghaib yang boleh huraikan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain campur tangan juga, kita kata jangan campur tangan, itu di luar kemampuan awak. Dan lain-lainnya adalah perkara yang diterangkan perihalnya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Segala yang diterangkannya itu adalah benar belaka, tetap berlaku, sama ada manusia meyakini atau tidak. Benda tu berlaku, sah ke tak sah. Orang terima tak terima, mu terima ke tidak, mu suka ke tidak, pedulikan. Yang penting Allah Ta'ala nilai. Apa jua yang akan berlaku pada hari kiamat tidak harus, mana tidak boleh diukur dengan perkara-perkara biasa yang berlaku di dunia ini, kerana segala yang berlaku di alam akhirat adalah berzainan sama sekali keadaannya. Jadi kita tak boleh pandai-pandai lah. Tak boleh pandai-pandai nak cerita benda ghaib tanpa kita bersandarkan kepada nas syarak. Tidak boleh. Sebab tak ada autoriti kita. Kita tak ada autoriti, tak ada kuasa yang boleh menceritakan perkara itu. Jadi benda di akhirat jangan ukur di dunia. Macam tadi kalau benda solat macam nak jadi lembaga rupa, kita kata pelik apanya. Benda lain tu hang boleh buat besar lagi. Ini rupa ni pun susah dah. Jangan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa pada hari kiamat kelak amal-amal soleh, solat, zakat, puasa dan lain-lain masing-masing datang menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hendak memohon syafaat, dipanggil pertolongan bagi orang yang mengerjakannya. Allah Ta'ala memuji tujuan baik tiap-tiap amal itu. Tuhan puji, annaka ala khair, mu baik, dan menerangkan kepadanya bahawa itu sahaja belum cukup dan belum tentu lagi dapat memberikan pertolongan selagi masing-masing belum dinilai tentang sahnya dan sempurnanya amalan. Maknanya sebab itulah ulama hadis, ulama Islam meletakkan dua syarat. Tulis ni pelajar, dua syarat qabulul amal. Allah Ta'ala terima amalan kita ni dua syarat. Syarat yang pertama apa dia? Banyak kali dah ulang ni. Syarat yang pertama ikhlas. Alhamdulillah. Syarat yang kedua mutaba'ah, ikut hak Nabi buat. Baru betul. Maknanya kalau kita tak ikut dua syarat ni, ikhlas tapi tak ikut orang Nabi, tak terima. Saya ni solid, apa yang saya buat ni diajar oleh Nabi SAW, tapi dia riak, nak tunjuk pada orang. Terima tak terima? Tak terima juga. Jadi dua syarat ni mesti lengkap, ikhlas dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat. Jadi kata ni
Bila cukup syarat, Allah Ta'ala nilai dia sah, ikhlas dalam ibadat, amalan yang dia buat betul dengan hak Nabi, maka diterimalah amalannya, alhamdulillah. Setelah itu datanglah Islam menghadap Allah Ta'ala dengan memuji Allah. Tujuan kedatangannya juga untuk memohonkan syafaat pertolongan bagi orang yang mengerjakan amal dengan mematuhinya. Jadi Islam mari, ya Rabbi, dia ni baik ni, dia taat ni ya Rabbi, maka kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala memuji tujuan Islam yang baik itu dan menegaskan bahawa dengan adanya Islam yang sempurna pada tiap-tiap amal yang dikerjakan, maka Allah Ta'ala menerima amal itu serta membalasnya dengan balasan yang sesuai dengannya. Kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita simpulkan apa yang kita belajar dalam bab 3 ni. Tajuk dia apa tadi? Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diredai oleh Allah Ta'ala ialah Islam. Jadi kita alhamdulillah, agama tanda ini, agama ni satu je. Agama yang mari daripada Allah SWT hanya satu. Dia panggil inna dina indallah al-Islam. Nabi Adam bawa apa? Islam. Nabi Nuh, Islam. Nabi Ibrahim, Islam. Itulah Nabi Allah sebut dalam Quran, wasammakumul muslimina min qablu wa bihadza. Allah Ta'ala namakan Islam ini daripada dulu lagi, daripada Tok Adam lagi sampai kepada hari kiamat. Agamanya satu je, dia panggil agama Islam. Yang berbezanya apa? Syariat. Apa dia syariat? Perundangan berbeza. Ada benda haram dimakan oleh puak-puak Yahudi. Masa tak boleh makan lemak, tak boleh makan apa tu kan. Mari zaman kita ni semua boleh makan, kecuali orang yang tinggi kolesterol. Itu mazhab lain tu. Itu mazhab kolesteroli nama dia. Mazhab sukari, kencing manis, itu cerita lain. Maknanya dari sudut syariat dibenarkan, dari sudut kesihatan tidak tayyib bagi kita. Apa tu dia kata halalan tayyiban. Jadi kita kata alhamdulillah, kita percaya. Jangan ada di kalangan kita orang yang bersikap liberal. Dia panggil ada ni satu paham yang baru ni, dia panggil apa ni, yang agama sama berlaku tu, apa dia panggil, agama, dia kata agama sama ya, Islam apa, dalam bahasa Arab kata wahdatul adyan, sama agama semua. Jangan main. Itu satu kepahaman yang silap. Maknanya kita orang Islam ni tetap mempertahankan, berpegang dengan agama itu satu je. Agamanya benar, isi Allah Azza wa Jalla tak ada. Jadi kalau kata alah, kita kan nak toleransi. Nak toleransi ni kita kena kata kepada agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, agama apa ni sama. Tak. Jangan kau dia liberal. Tak boleh sama. Kamu apa panggil? Liberal itu satu lagi ada istilah dia. Pluralisme. Pluralism. Pluralism ni bahaya apabila kita menyamakan agama lain sama. Sebab tu tak boleh. Baik. Kalau disuruh baik, kita tak boleh kata agama sama. Kita kena kata ada beberapa ajaran kita, ada persamaan dalam beberapa perkara. Suruh orang buat baik, larang khianat pada orang, larang orang apa ni berzina ke, larang orang khianat. Itu bukan yang pokoknya tak sama. Sebab Islam ni berpaksi kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Pluralisme ataupun dia panggil wahdatul adyan ni, jangan berani-berani kita kerana nak puji orang lain kita pergi kata agama kita sama ya. Ayolah you punya lah, tak ada you I. Agama kita mesti tegas Islam. Jadi kita bila kita pergi luar negara ke, jumpa dengan non-Muslim ke, kita kena tetap mengatakan bahawa agama Islam saja agama yang benar. Kalau you nak selamat, ikut sini. You nak selamat, mari masuk Islam. Kalau you tak masuk Islam, tak ada selamat. Cuma apa yang disebut oleh sebahagian daripada
pendakwah kita ni, ada setengah orang Islam ni tak berani nak buka mulut ajak kawan-kawan, member-member, friend-friend masuk Islam. Nah, kalau kita hidup ni, berapa ramai kawan yang bukan Islam? Berapa ramai ada? Berapa ramai ada? Jiran, kawan sekolah, kawan kerja, berapa ramai? Sikit. Sensitif. Sensitif apanya? Sensitif ajak bertumbuk. Ni kita ajak Islam. Nah, ini Islam aku punya agama. Tunjuk dia, kita punya risalah. Cari risalah-risalah ada kat banyak di masjid-masjid. Di masjid ni ada masjid wilayah pun ada kan, ada pamphlet tu. Kita ambil, tunjuk dia, you baca. Kalau tak kena, apa yang tak faham, tanya. Kalau nampak dia nampaknya nak argue tinggi-tinggi, jangan lawan. Forward ke sahabat ustaz-ustaz kita yang ada kepakaran dalam bidang penerangan tentang Islam. Takut kita salah hurai, jadi rusak Islam daripada kita pula, bahaya tu. Jadi kita sampaikan. Mudah-mudahan Islam akan tersebar di mana-mana biiznillah azza wa jalla. Jadi tamatlah kita insya-Allah yang keempat, fadailul Islam, kelebihan agama Islam, insya-Allah kita sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.